Pada video kali ini, saya akan menceritakan keseluruhan berkenaan dengan sistem OneSys OneXOX ya. Jadi video pada kali ini mungkin sedikit panjang, tetapi ianya amat penting bagi kita untuk memahami keseluruhan sistem OneSys tersebut ya, agar memudahkan tugasan kita sebagai dealer ya. Tanpa melengahkan masa, kita terus saja pergi ke web browser kita ya. Dalam kes saya pakai Google Chrome ya. Okey, klik dekat situ. Okey, amalkan untuk menaip ya. Di sini, di search ini untuk type OneSys ya. Agar kita sentiasa mendapat link yang paling latest, paling fresh, supaya kita tidak menghadapi apa-apa masalah teknikal ya. Okey, klik saja yang bahagian atas tu ha. Okey. Inilah homepage dia ya. Yang ini kita panggil OneSys version 2 ya. Nanti saya akan tunjuk OneSys version 1 ya. Sekarang ni kalau tak silap saya, OneXOX dalam proses untuk migrate keseluruhan info-info yang ada di dalam version 1 ya ke version 2, tetapi ianya akan mengambil masa lah ya. So far sudah banyak perkara-perkara yang di dalam version 1 telah kita masukkan di dalam version 2 ini ya. Okey. Okey, kita pergi jenguk je sekejap dekat version 1. Macam mana kita nak pergi ke version 1? Kita tekan dekat Epic Home ni ya. Okey, mula-mula dia akan keluar notis ni lah untuk kita download apps ya. Kita just ignore saja yang ini. Kita tekan close kat situ. Okey, inilah paparan version 1 ya. Jadi kalau kita nak kembali ke version 2, kita kena klik dekat bahagian atas ni ya. Klik dekat situ dan kita klik new home dekat sini ya. Jadi saya akan terangkan secara ringkas keseluruhan menu-menu yang ada dekat sini agar kita lebih faham lagi ya. Okey, kita start dengan bahagian atas tu sekali, iaitu activities. Activities ni adalah, kita klik dulu masuk dalam, adalah keseluruhan apa yang kita buat berkenaan dengan pendaftaran Black ya. Apa sahaja berkenaan dengan Black semuanya akan ada di sini. Okey. Okey, dekat sini tak berapa banyak rekod sebab ini baru hari kedua ya. Jadi kita cuba lihat rekod yang lama. Bagaimana kita nak lihat rekod yang lama? Kita kena klik yang bahagian atas ni, bulan. Contohnya dekat sini saya nak ambil bulan 4 ya. Klik dekat situ, ambil bulan 4 dan ianya akan mengeluarkan data untuk bulan 4. Pastinya panjang lah. Tetapi secara default page ini hanya akan memaparkan 5 row saja ya. Dekat bawah ni 5 row. Jadi kalau kita nak lihat lebih panjang ya, kita kena klik drop down box tu dan pilihlah semua ke atau 25 ke atau 10 row ya. Dalam kes saya pilih all, tekan all dekat situ. Jadi keseluruhan apa sahaja aktiviti yang melibatkan Black dan juga yang melibatkan certain perkara berkenaan dengan saya sebagai AD ada dekat sini ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami, kalau kita buat apa-apa aktiviti seperti pendaftaran Black, MMP Black, COP Black, apa saja berkenaan dengan Black, kena cek di sini ya, di OneSys Black Activity ni ya. Jangan cek di aplikasi OneXApp ya, sebab di dalam aplikasi OneXApp informasinya tidak lengkap, ada tapi tidak lengkap ya. Jadi dekat sini, lihat secara horizontal ya, kita akan nampak keseluruhan informasi tu. Okey. Daripada kiri ya sampai kanan ya. Jadi kalau perkara-perkara yang berkenaan dengan MMP, pendaftaran baru, kita boleh nampak keseluruhan informasinya dekat sini. Contohnya yang ini ya. Kita ada buat mistake dekat sini, dia akan ada tulis dekat sini. Kita boleh klik row tu dan kita akan nampak status dia, reason dia dekat sini. Kalau MMP tak berjaya pun dia akan tunjukkan dekat sini ya. Dan bila kita nak buat resubmit pun tekan di sini ya. Jangan pergi kat bahagian OneXApp tu ya. Setengah kita tersilap pergi pilih check status untuk MMP di bahagian prepaid, terus saja resubmit. Ianya akan menjadi prepaid. Tapi pesanan saya, apa saja berkenaan dengan Black, bila kita hadapi masalah, check dulu semua aktivitinya di sini. Okey? Okey, dan kita lihat kembali dalam bentuk vertical ya. Okey, ini Black Activity. Okey, sekarang kita go back. Kita pergi kat bahagian atas tu untuk melihat menu yang lain. Dan kita pergi ke bahagian 2 ni pula, QR Code ya. Okey, QR Code ni adalah QR Code yang boleh kita sharekan kepada orang lain
yang bertujuan untuk mereka mendaftar melalui affiliate link kita ya. Jadi kita boleh save QR code ni ya. Kita boleh tekan nama. Bila kita tekan nama akan ada option dekat situ ya. Kita boleh download ya, save dalam kita punya folder. Kalau kita tekan saja dia akan save ya. Dan kita boleh sharekan image ni ya, ke media sosial apa-apa saja pun. Cuba kita klik ya. Share image. Jadi kita ada banyak option dekat sini. Kita boleh share kepada sesiapa, kepada Facebook, kepada WhatsApp, kepada Telegram ya. Okey. Dan kita kembali ke atas ni untuk melihat menu-menu yang lain ya. Okey. Itu tadi QR code. Sekarang KPI ya. Okey. Kita tekan KPI tersebut ya. Okey, KPI ini adalah menunjukkan status pencapaian kita pada bulan tersebut ya. Jadi pada during PKP ini KPI-nya agak minimal ya, agak senang ya, iaitu sama ada kita berjaya mendaftar satu prepaid atau satu black ya, ataupun kita mencukupkan penjualan e-recharge sebanyak RM100 pada bulan tersebut. Jadi kita buat salah satu ya, sama ada pendaftaran prepaid dah capai KPI, pendaftaran black pun dah capai KPI, ataupun jual saja e-recharge pun dah boleh capai KPI ya. Bila kita capai KPI, maka sistem akan menunjukkan something like this ya. Congratulations, you have achieved your KPI. Okey, kita ada video lain berkenaan dengan KPI ini dengan lebih detail. Nanti boleh rujuk kepada video tersebut ya. Ini secara ringkas saja saya nak cerita berkenaan dengan KPI. Okey, kita kembali ke menu depan tu. Okey, kita pergi kat bahagian atas. Okey, sekarang kita lihat pula dealer kits ya. Yang ini dealer kits. Okey, kebanyakan aktiviti kita akan berlega-lega di kawasan ini ya, iaitu di dealer kits ya. Sebab di dalamnya ada, okey, kita klik dekat situ, kita ada informasi berkenaan dengan prepaid, black, e-recharge dan dealership. Kita klik dulu ya. Yang bahagian atas tu iaitu prepaid. Klik. Okey, kita boleh top upkan prepaid ya. Jadi dekat sini ada perbezaan dia, sama ada kita nak top up prepaid ataupun nak top up black ya. Dekat sini cuba lihat. Ini prepaid, top up prepaid. Ini black, dekat bawah ni ada untuk bayar plan black ya. Tapi sebenarnya e-recharge yang sama kita guna pakai e-recharge yang sama. Okey, dalam kes ni ya, saya showkan kita pakai OneX app ya, sebab mudah ya untuk kita buat top up, bayar bil semua melalui OneX app ya. Jadi kalau kita nak pakai OneSys untuk pembayaran bil ataupun top up, agak leceh sikit lah, kita kena login. Tapi kalau pakai OneX app, ianya lebih mudah ya. Okey, sekarang kita lihat pula bahagian black ya. Black ni tadi COBP ya. Ini kita nak buat upgrade daripada prepaid ya, prepaid ke black ya. Yang ini pun kita ada video khas ya, iaitu menggunakan OneX app ya. Yang ini pun saya showkan pakai OneX app ya, sebab ianya lebih mudah ya, senang nak akses ya. Dan pay black bill tadi saya dah ceritakan ya. And then kita ada change black plan ya. Yang ini adalah untuk change plan within plan black ya. Katakan kita nak upgrade daripada B10 kepada B39 atau B39 ke B59, semuanya di dalam ini ya. Saya ada video khas juga menerangkan bagaimana kita nak buat change black plan ya. Ada video cara OneSys, ada video cara OneX app ya. Sekarang ni pakai OneX app lah, sebab lama kelamaan OneX app tu di upgrade untuk menjadi seperti mana OneSys ya. Cuma ada certain saja seperti mana yang saya ceritakan tadi, iaitu untuk check black activity, better check di sini keseluruhannya ya. Okey. Okey, seterusnya kita ada Black AI. Black AI ni untuk check insentif ya. Insentif bagi activation. Kita klik dekat situ. Okey, dalam kes saya tidak banyak mendaftar secara direct lah. Makanya tidak nampaklah dekat sini ya. Lagipun ini baru hari yang ketiga ya. Katakan kita nak tengok bulan April punya, kita klik dekat atas tu macam biasa juga. Klik dekat situ. Pilih April. Okey. Dan sistem akan mengeluarkan keseluruhan informasinya di sini. Kita tunggu sekejap ya. Okey, itu dia. Kita boleh melihat Black AI tersebut ya. Kalau kita register banyak dan maybe ada 10-20 transaksi, kita always boleh pilih dekat bawah ni untuk melihat lebih lagi row dia ya. Katakan kita klik, boleh pilih all dekat situ ya. Dalam kes saya hanya 3 pendaftaran black saja. Dan kita boleh lihat jumlah AI yang kita dapat ya dekat situ ya. Okey, secara teknikal untuk KPI ini kita bincang di dalam video yang lain. Kalau tidak, video ni makin panjang lagi ya. Okey. Okey, sekarang kita kembali
ke menu di atas tu, tekan. Okey, kita tengok black pin pula ya. Yang ini ya, black pin. Okey, black pin ni adalah untuk transfer pin. Kadang-kadang apabila kita nak mendaftar sesuatu package tu, kita ada pakai pin ya. Pin ni macam lesen lah untuk mendaftar sesuatu plan ya. Dulu kita nak daftar plan Black DB tu, plan Black data buffet tu, memang kita kena pakai pin. Tapi sekarang ianya telah dimasukkan. Jadi lebih mudah lagi kita nak buat kerja dan kos untuk pendaftaran tu lebih rendah ya. Dan dekat bawah ni pin transaction. Ni transaction sajalah ya. Kalau saya sebagai AD transferkan kepada dealer-dealer, maka ada transaction dekat situ ya. Okey. Sekarang kita go back, pergi menu kat atas tu. Okey, sekarang kita lihat e-recharge ya. Masih lagi di dalam topik dealer kit ya. Tapi berkenaan dengan e-recharge. Okey, e-recharge ni adalah salah satu bentuk e-wallet yang kita boleh menop up orang, membayar bil, mendaftar orang ya. Kita klik dekat situ ya. Okey, dalam e-recharge ni ada 4 menu dekat situ ya. Okey, menu yang pertama sekali adalah berkenaan dengan top up. Bermaksud kita nak top up orang lah ya. Jadi kita nak top up orang, cuba kita klik kat situ. Kita masukkan nombor handphone user dekat sini, masukkan amount, tekan continue saja ya. Terus kita dapat menop up. Sekali lagi saya nyatakan lebih mudah pakai 1x app ya. Sebab dekat sini kita kena login ya. Okey. Kita lihat kembali, pergi kat menu tu. Sekarang kita pergi kat bahagian nombor 2, pay black bill ya. Tekan dekat situ. Ini kalau kita nak membayar plan black ya. Sebab plan black ni plan postpaid. That's why kita panggil dia pay bill ya. Jadi plan black ni dia ada extra info dekat sini kita boleh lihat, iaitu apabila kita key in nombor dekat sini, kita akan tahu apa plan dia dan berapa amount due dia, dan kita boleh bayarkan dekat sini ya. Dan terus kita klik continue dekat situ. Okey, sekali lagi untuk bayar black bill ni kita lebih senang pakai 1x app ya. Okey, kita ada video khas untuk bagaimana kita nak pakai 1x app ni untuk bayar bil ataupun top up ya. Okey, kita kembali, kita pergi kat menu tu sekali lagi. Okey, seterusnya kita pergi kat yang ini pula, transfer e-recharge ya. Okey, transfer e-recharge ni kita nak transfer e-recharge tu, e-wallet kita tu tadi tu antara dealer ya. Contohnya dealer nak beli dengan saya akan masuk nombor dealer di sini, DYSD ya, bla 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 bla, berapa amount dia nak ya. Jadi saya akan transferkan setiap kali dia membeli dengan saya, supaya dealer tu tadi juga dapat menop up orang lain ataupun mendaftar ya. Okey. Kita close. Okey, kita pergi balik kat bahagian atas tu. Yang last kali tu e-recharge record ya. Okey. E-recharge record ni adalah merekodkan keseluruhan. Jadi lebih elok kita lihat secara horizontal. Okey. Ianya adalah rekod keseluruhan apa sahaja kita buat berkenaan dengan e-recharge. Contohnya dalam kes ni kita buat top up ataupun bayaran bil kepada nombor ni, jumlahnya ini ya. Dan setiap ada resit lagi dekat sini. Kita boleh klik resit tersebut jika kalau ianya diperlukan ya. Saya klik resit tu, dia akan keluar macam ni ya. Okey. Resit yang komplit ya. Kita boleh kongsikan kepada user kita. Okay, kita tekan go back. Okey. Kita lihat secara horizontal balik dan kita boleh scroll kat bawah tu ya. Jadi kalau saya transfer pun ada rekodnya dekat sini ya. Bayar bil ada, menop up ada, buat pendaftaran pun ada di dalam ni. Kalau kita nak lihat rekod yang lebih panjang, kita always boleh klik option ni untuk memilih row yang lebih banyak. Dalam kes ni katakan saya ambil 100% ya. Semua ada rekod dekat sini. Okey. Kita kembali ke menu kita ya. Tekan kat bahagian atas tu. Okey, dah habis pun berkenaan dengan e-recharge ya. Okey, kita untoggle je dulu semua ni supaya lebih nampak kedudukan dia. Okey, kita dah cover berkenaan dengan dealer kits yang meliputi prepaid, black, e-recharge. Sekarang last kali kita nak tengok dealership. Kita tekan dealership ni. Okey. Dealership ni kalau tak silap hanya AD saja yang ada ya. Dalam kes saya memang berpangkat AD lah. So saya boleh appoint new dealer, transfer pin untuk pendaftaran dealer, dan juga ada rekod transfer pin tersebut, seperti mana rekod yang macam e-recharge tu juga ada keluar masuknya dekat sini, kita boleh lihat dan kita boleh monitor ya. Okey, kita pergi ke menu seterusnya, iaitu berkenaan dengan subscriber group ya, iaitu yang ini ya, subscriber group. Apa subscriber group ni? Okey, kita klik dekat situ ya. Okey, subscriber group ni kita boleh monitor atau melihat performance team kita ya. Dalam kes ni ada dua menu, okey, tier dan performance ya. Kita lihat dulu yang pertama tu tier. Tier ni nak menunjukkan keseluruhan
tier 1 hinggalah tier berapa yang kita ada. Dalam kes saya ni, saya ada hanya 6 tier ya dekat sini, dan setiap tier tu ada dia punya jumlah subscriber dan juga dealer ya. Dan kita boleh klik setiap tier tu. Contoh bagi tier yang pertama, kita klik dekat sini, kita akan dapat lihat keseluruhan tier kita tersebut berdasarkan nombor phone ya, dan juga plan dia. Lebih sesuai kita lihat secara horizontal ya. Okey. Jadi dekat sini kita akan nampak keseluruhannya ya. Nampak nombor phone, nampak plan dia, nampak tarikh activation dan nampak nama dia. Okey. Okey, kita kembali ke menu kita berkenaan dengan tier ya. Okey, kita lihat kembali dalam bentuk vertical ya. Okey, tekan balik dekat sini. Ya. Untuk kita untoggle dia punya tier 1 tersebut ya. Okey. Jadi kita boleh lihat keseluruhan tier tersebut dengan klik dia punya arrow dekat sini ya. Okey. Okey, sekarang ni di samping kita boleh lihat tier kita boleh juga lihat secara spesifik dekat sini ya. Sama ada kita nak check sesuatu nombor tu aktif ke tidak ya. Okey, kita klik magnifier tu ya. Kita klik yang ini. Okey. Tekan dekat situ. Contohnya lah, katakan kita dapat satu nombor, kita nak check sama ada nombor tu aktif lagi ke tidak di dalam grup kita. Dalam kes ni saya ambil nombor Tuan Faris kita ya, salah seorang dealer kita. Okay, just untuk buat testing saja. Okay, kita masukkan nombor dia. Sudah masukkan nombor tu, kita klik dekat sini ya, klik dekat orang tu. Okay. Jadi sistem akan menunjukkan secara detail kedudukan tier dan juga informasi berkenaan dengan user tersebut ya. Dealer adalah user, user boleh jadi dealer ya. Dalam kes ni semua dealer dan user ada rekodnya di sini. Okey, kita lihat dekat sini ya, berdasarkan nombor ni setelah saya search, ianya di bawah saya dan inilah orangnya ya. Kalau dapat dilihat di sini, kalau dia dealer dia ada color macam ni. Kalau user biasa dia tidak ada benda ni ya. Tidak ada di YSD ni, hanya dealer saja ya. Okey, lepas tu kita boleh lihat informasi yang dekat sini, plan apa dia pakai, okey, nama, aktif bila, berapa direct dan berapa activation so far dia dah buat. Okey, kalau user tu terminated ke ataupun ada status yang lain, ianya akan tertera dekat sini ya. Jadi mudah kita nak monitor, kita boleh tahu susu galuh siapa, bawah siapa ya, dengan adanya informasi sedemikian. Okey. Okey, sekarang kita kembali ke menu di atas tu. Kita pergi kat bahagian 2 ni pula, iaitu performance. Okey. Performance ni kita nak melihat keseluruhan performance dalam tim kita. Macam saya AD ni, saya boleh nampak lebih lagi lah informasinya berbanding dengan dealer ya. Saya sebagai area dealer di sini, saya boleh tahu berapa saya punya tier 1 dealer, okey. Tier 1 active subscriber saya berapa ya, dan black group activation so far berapa. Yang ini merujuk kepada bulan Mei ni saja ya. Kalau kita nak cari bulan-bulan yang lain, kita klik kat sini ya. Jadi ini performance untuk Mei sahaja ya. Jadi dekat sini saya sambung total group activation so far untuk 2 hari ini 30 ya. Dan so far ada satu lantikan dealer dan saya sendiri personal top up 120 dan saya layak untuk 8 tier disebabkan saya sudah mencapai KPI ya. Okey, itu dia berkenaan dengan performance, tapi lebih ke arah AD lah ya, sebab kita semua bakal menjadi leader besar. Jadi saya just tunjukkan dulu, previewkan dulu ya apa yang AD boleh nampak ya. Okey, dekat sini juga, dekat bawah sikit tu, scroll ke bawah sikit tu, saya akan nampak dealer performance dekat sini ya. Jadi dekat sini kita kena lihat secara horizontal juga agar lebih nampak lagi ya. Jadi dealer performance tu kita boleh lihat dekat sini ya. Kita boleh lihat dealer, dia punya tier berapa, apa dia punya pendaftaran, apa semua ya. Contohnya lah, katakan saya nak cari berkenaan dengan dealer Faris juga ya. Tier 1 saya satu tu, saya type dia dekat sini, okey. Nombor di YSD dia 68559. Jadi kita search dekat sini ya. Okey, tekan situ. Jadi bila kita search akan keluarlah di YSD rakan kita Faris tersebut dan dia adalah tier 1 saya. Okey, so far black activation dia 1 ya. Okey, dalam grup dia ada activation 2 ya. Kita scroll ke belah kanan sikit ya. Dia punya e-recharge sale so far 196. Remember, ini rekod baru hari kedua. Ianya akan bertambah lah bila mana mencapai end of the month ya. Okey, itu berkenaan dengan performance. So kita come back kepada menu kita. Kita
kita pergi kat bahagian atas tu. Okey, sekarang insentif ya. Okey, insentif ni limited. Dekat sini insentif ni hanya ada berkenaan dengan special season pass saja ya. Di dalam version 1 nanti ya, di dalam sini nanti bila kita nak lihat insentif yang lebih detail, kita kena lihat di sini ya. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, special season pass ya. Kita klik dekat situ. Okey, kita kena lihat secara horizontal. Okey, income special season pass ni adalah berkenaan dengan langganan welcome deal tu ya. Jadi kita akan dapat income-nya begini ya, dekat belah tepi ni insentif ni. 30 sen, 30 sen, 30 sen ya. Jadi kalau tak silap akan datang banyak lagi insentif-insentif yang akan dimasukkan di dalam version 2 ini ya. Okey, kita kembali ke menu dekat atas tu. Pergi ke atas. Okey, yang last 2 ni adalah untuk informasi saja ya, iaitu campaign dan juga certification untuk program lead atau lain-lain program berkaitan ya. Cuba kita klik dekat situ. Campaign. Okey, ada car bonanza dekat sini ya. Boleh klik lah, akan nampak info ataupun memo nya kat sini ya. Dan yang akhir sekali tu certification ya. Bila ada program apa-apa ke, akan ada ditunjukkan dekat sini ya. Sijil pun kita boleh download daripada sini ya. Okey, itu dia untuk versi 2 OneSys ya. Kita dah cover keseluruhan. Okey, sekarang kita pergi pula dekat versi 1. Kita kena klik dekat sini ya. Okey, jadi ini merupakan paparan utama yang mana kita dapat melihat dekat sini di dalam version 1 ni. Atas kali ni top up personal kita sendiri top up kepada diri kita ya. Dan ini pula jumlah top up kumpulan. Dan yang ketiga ni pula adalah income royalty incentive ya, ataupun RI ya. Ini tidak termasuk income yang lain seperti income AI ataupun SSP ya. Dan yang last sekali itu adalah available e-recharge dalam akaun saya ya. Okey, ini summary dia. Okey, sekarang kita lihat ke menu-menu dia, iaitu dekat sini. Kita kena klik bahagian atas belah kiri tu ya. Ini menu dia. Okey, menu yang paling biasa kita akan lihat adalah di sini ya. Dealer management dan juga statement. Okey. Yang lain-lain tu kita jarang lihat sebenarnya, tapi ada juga information yang penting. Dalam video ni saya akan tunjukkan yang 2 ni saja ya. Sebab kita dah cover kebanyakan benda di dalam OneSys version 2 tu tadi tu. Yang 2 ni adalah antara yang terpenting yang kita perlu tahu ya. Okey, kita tekan dulu dealer management tersebut ya, yang ini. Okey, dealer management ni lebih ke arah untuk prepaid ya, iaitu MMP resubmit, MMP status dan MMP non-Celcom ya. Selalunya kita lihat yang 2 ni saja ya, MMP resubmit dan MMP status ya. Cuba kita lihat MMP resubmit tersebut. Okey, kalau kita nak resubmit sesuatu MMP yang tidak berjaya tu, kita kena klik dululah dan masukkan nombor phone-nya dekat sini. Lepas tu kita check status. Bila dah check status, akan ada option untuk kita resubmit ya. Tapi lebih mudah kita pakai OneX app ya. Kita ada video khas untuk bagaimana nak resubmit ya, video yang lebih lengkap lagi ya. Dekat sini overview saja ya. Okey, kita kembali ke menu dekat atas tu dan kita pergi ke MMP status ya. Okay. Untuk cek MMP status ni, kita kena key in dekat sini nombor phone-nya di sini ya. Dan kita kena tekan carian ini ya. Maka akan terkeluarlah dekat sini data-data berkenaan dengan status MMP ya. Tapi hanya untuk prepaid sajalah. Okey, kita kembali ke menu dekat atas tu. Okey, kita tekan pula MMP non-Celcom tu yang nombor 3 ni ya. Okey, seperti mana nama tertera, MMP non-Celcom bermaksudnya keseluruhan MMP yang bukan daripada Celcom akan ada tertera dekat sini ya. Okey, kita jarang lihat sebenarnya benda ni ya. Okey, sekarang sudah habis berkenaan dengan dealer management. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang paling interesting, iaitu statement ya. Okey, kita klik dekat situ. Okey, statement ni adalah informasi berkenaan dengan insentif kita ya. Okey, yang sahabat ni merupakan insentif berkenaan dengan UGU ya. UGU ni dah stok lebih kurang dalam setahun lebih. Tapi tahun ni bulan Mei baru saja 2-3 hari ni ianya diadakan kembali ya. Jadi kalau untuk UGU tu income dia, kalau dia sebagai user tapi dia ada yang buat referral buat UGU, user tersebut boleh lihat di dalam report dekat sini ya. Dalam kes kita pergi terus ke bahagian dealer ya. Okey.
First kita klik yang pertama tu, iaitu incentive report ya. Apakah incentive report ni ya? Okey, di dalam incentive report ni kita dapat melihat secara overview income RI kita ya. Okey. Dekat sini kita boleh lihat the last 4 month income RI kita ya. Okey, ini bulan yang paling latest ya, itu bulan Mei ya. Okey, kiraan ini adalah untuk 2 hari ya. Sebab hari ini baru 3 hari bulan ya. Jadi ini adalah untuk kiraan 2 hari 510 ni. Jadi dekat sini kita boleh lihat top up kumpulan kita untuk tempoh 4 bulan tersebut. Okey. Dan di sini kita boleh drill down lagi ya, informasi berkenaan dengan income yang tertera di sini ya. Okey. Dari mana income tersebut datang? Kita boleh klik yang atas ni untuk check detail. Inilah income by day ya, daily. Kita boleh lihat reportnya daily. Manakala summary ni adalah income keseluruhan 512 ni ya. Dia tak ikut daily tapi dia tunjukkan keseluruhan terus ya. Okey, kita check one by one ya. Kita klik dulu yang bahagian atas ni, check detail ya. Okey, dapat dilihat di sini 512 tu untuk income 3 hari, 2 hari lah ya. Yang ini masih awal lagi, baru pukul 8.40 ya untuk hari ini ya. Jadi kita boleh lihat income 512 dekat depan tu tadi, total tu tadi adalah datang daripada 3 hari ni ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Jadi hari pertama saya earn lebih kurang RM290. Hari kedua RM211. Hari ketiga baru dalam proses untuk kiraan ya. Okey. Jadi income tu kita boleh lihat daily ya. Itu maksud dia check detail ya. Seterusnya kita boleh drill down lagi dekat sini ya. Untuk yang ini bila kita klik, ianya akan menunjukkan keseluruhan income daripada nombor phone mana untuk mendapatkan income ini ya. Contohnya saya klik yang bawah ni lah, sebab kalau saya klik yang bahagian atas ni dia akan ambil masa lebih lama ya. Sini rekodnya masih lagi sikit ya, baru RM9. Jadi kita klik detail kat sebelah ni ya. Ianya akan menunjukkan dari mana RM9.59 ni datang pada 3 hari bulan 5 ni. Kita klik situ. Okey. Kalau kita rasakan list tu panjang, kita boleh tekan dekat sini dan pilihlah berapa row yang kita nak lihat ya. Katakan kita pilih 100 terus. Okey. Jadi inilah keseluruhan row pada 3 hari bulan 5. Okey, kita kena tengok secara horizontal baru kita dapat lihat secara lebih detail. Okey. Jadi dekat sini inilah keseluruhan listing pada 3 hari bulan 5 sehingga pagi ni. Jumlah top up adalah RM401.75 ya. Dan income dari siap nombor phone tu yang menop up tu kita boleh lihat dekat sini ya. Ini nombor phone dia, berapa dia top up, tier berapa persen saya dapat ya. Tier 2 sudah tentu saya dapat 2%, dan ini jumlah yang saya dapat ya. Sama jugalah yang nombor 2 tu, nombor phone dia apa, berapa dia top up, dia tier berapa. Tier 3 saya dapat 2% juga. Ini jumlah insentif yang saya dapat. Jadi keseluruhan pada hari tersebut kalau ditotalkan jumlahnya RM9.59 ya. Sama dengan jumlah yang dekat depan tu ya. Saya go back. Sama dengan jumlah yang dekat depan ni, RM9.59 untuk pada 3 hari bulan 5 tu sahaja ya. Okey, sekarang kita go back ya. Kita lihat yang option kedua tu tadi tu Okey, tadi kita dah lihat bahagian ini. Sekarang kita lihat yang bahagian nombor 2 tu, summary ya. Kita tekan summary dekat situ. Okey, summary ni dia akan menunjukkan keseluruhan terus nombor phone pada 1 hingga 3 hari bulan 5 ya. Jadi dia akan tunjukkan semua terus ya. Dan kalau kita nak lihat keseluruhannya, kita kena klik dekat sini. Tekan, pilih 100. Okey. Dan kita boleh lihat semua nombor phone daripada 1 hingga 3 hari bulan 5 ya. Okey. Jadi kita kena lihat secara horizontal baru nampak lebih detail lagi. Okey, kita straight pergi kat bahagian bawah ya. Sungguh pun kita klik 100 tapi ianya still ada banyak page dekat sini ya. Sebab orangnya ramai menop up ya. Ada 5 page dekat sini ya. Kalau ditotalkan keseluruhan 5 page tu ya, selama 3 hari sehingga pagi ni ya, income-nya
total 512. Sama dengan depan tu ya. Jadi kita go back dekat sini. Kita lihat balik secara vertical. Jadi sama dengan depan ni, 512 ya. Jadi saya ulangi, check detail ni kita nak lihat income RI kita secara daily. Yang summary ni income kita keseluruhan untuk 3 hari ini ya, daripada 1 hingga 3 hari bulan 5. Okey, itu perbezaan dia ya. Okey, sekarang kita come back, kita pergi kat menu tu. Okey, kita dah cover bahagian incentive report. Sekarang kita pergi pula bahagian incentive sub dealer ni. Apa dia yang nombor 2 tu? Okey, incentive sub dealer ni adalah income lantikan full dealer ya. Jadi kalau kita lantik full dealer secara direct, kita akan dapat RM30, RM30, RM30 macam tu ha? Sebelum ni kita ada package lain yang mana ada juga income lantikan dealer sebanyak RM20. Tapi sekarang yang ini tak ada ha? Hanya ada yang RM30 ni sahaja, iaitu lantikan dealer untuk full dealer RM478. Okey. Okey, kita go back. Pergi kat menu tu, pergi kat bahagian 3 pula, incentive history ni. Apa dia ya? Kita klik kat situ. Okey, incentive history ni adalah full record kalau kita nak lihat daripada tarikh-tarikh tertentu ya. Contohnya dekat sini katakanlah ya, saya nak cari tarikh daripada 1 Mac ya, hinggalah dekat sini, contoh katakanlah saya buat 3 April 3 hari bulan 4 ya. Jadi daripada 1 Mac hingga 3 hari bulan 4 2020. Jadi tekan dekat sini search incentive ni, tekan. Okey, sistem akan list down keseluruhannya di bahagian bawah ni ya. Jadi sistem akan list down keseluruhan insentif RI kita pada tarikh yang kita pilih tu di sini ya. Ada panjang lagi lah listing ni ya. Okey. Jadi kalau kita nak lihat panjang lagi, kita kena klik dekat sini macam biasalah ha. Katakan kita klik dekat situ, tekan 100 ya. Kita dapat melihat 100 per page ya. Akan banyak page lah dekat sini ya. Ada 5 page dekat situ ya. Okey. Daripada listing ni yang kita pilih tadi, daripada 1 Mac hingga 3 April, katakanlah daripada listing ni kita nak tahu sama ada sesuatu nombor phone tu dia ada top up ke tidak. Jadi kita klik dekat sini bahagian search ni dan kita boleh isikan nombor phone ni. Katakanlah dekat sini saya nak letak nombor phone Tuan Faris kita tu ya, 011 3557 7031. Okey. Jadi sistem akan menunjukkan informasi berkenaan dengan nombor telefon tersebut ya, Tuan Faris kita ni. Berapa dia top up pada period yang kita pilih lah berdasarkan period yang kita pilih ni ya. Okey, berapa dia top up pada period tu. Dia tier 1 saya dapat 10%, so far saya dapat RM47.58 berdasarkan informasi yang saya pilih dekat atas ni tadi tu. Okey. Okey, itu berkenaan dengan incentive report history. Okey, kita go back, kita pergi dekat menu bahagian depan tu. Okey, kita klik pula yang keempat ni, transaction summary. Okey, transaction summary ni adalah rekod yang menunjukkan apakah kombinasi income kita itu pada bulan tertentu ya. Contohnya pada bulan Mac yang lepas ya, kombinasi income saya terdiri daripada RI ya, campur dengan special season pass, campur dengan black AI, dan keseluruhan total tersebut adalah 7,240 ya. Jadi ianya menunjukkan kombinasi income kita ya. Dan income ni tadi tu sebelum payment dia buat, ianya akan ditunjukkan di sini. Okey. Dalam kes saya ni memang income tu dah dibayar, maka dia akan jadi kosong lah. Katakanlah untuk bulan April tu nanti ya, katakan imagine ini bulan April punya. Okey. Katakan company dah buat closing account, maka jumlah 7,240 ni akan ditunjukkan di sini. Ya, 7,240. Tapi disebabkan untuk bulan Mac tu sudah dibayar, maka dia akan jadi kosong lah. Jadi kita tunggu closing untuk bulan April, mungkin dalam 6, 7, 8 hari bulan Mei sudah close, kita akan boleh nampak dekat sini kita punya income ya. Okey, dan kita kembali ke depan, kita lihat menu yang seterusnya, iaitu payout history ya. Okey, kalau tadi transaction summary 7,240 tu, ianya akan ditunjukkan dekat sini ya. Okey, kita kena lihat secara horizontal. Okey.
Okey, info di sini menunjukkan payout history, iaitu jumlah yang dibayar kepada kita yang masuk di dalam bank ya. Kalau tadi kita lihat transaction summary, ianya menunjukkan income 7,240 ni datang daripada mana? Iaitu datang daripada RI campur AI campur SSP. Di sini ianya hanya menunjukkan jumlah yang dibayar oleh company ya, jumlah payout ya. Itu beza between transaction summary dan juga payout history ya. Jadi kalau kita nak lihat jumlah yang dibayar kepada kita setiap bulan, just lihat saja daripada sini ya. Okey, kita kembali ke menu ke depan tu ya. Okey, sudah habis pun berkenaan dengan insentif. Okey, marketing tools. Okey, marketing tools ni adalah info atau dokumen-dokumen yang membantu kita untuk buat marketing ya. Banyaklah benda-benda dekat sini ya. Kita boleh go through. Dan event OneSweat ni adalah berkenaan dengan event-event lead program atau training yang diadakan ya. Tapi sekarang ni sudah di-migrate ke version 2 ya. Okey, Syariah Matters ni ya, yang bawah ni Syariah Matters ni, ini adalah berkenaan dengan dokumentasi ataupun apa-apa info berkenaan dengan syariah ya. Boleh klik download dekat sini. Ianya dalam bentuk PDF dokumen. Business registration ni adalah pendaftaran untuk SIM card OneSweat bagi business entity ya. Boleh go through dekat sini lah informasi cara-cara untuk pendaftaran ya. Ownership transfer ni pula adalah ownership transfer untuk individu ya. Kalau kita nak transfer nombor phone seseorang individu kepada seseorang individu yang lain ya, ada dokumen dekat sini, kita boleh print out ya. Okey, itu saja overview ya berkenaan dengan OneSys version 1 ni ya. Kita kembali ke version 2, kita klik dekat sini, tekan new home ni. Okey, last kali ni saya nak tunjukkan berkenaan dengan profile kita ya. Boleh klik kat bahagian kanan atas tu, belah kanan tu. Okey, dekat sini kita boleh lihat profile kita. Klik profile dekat sini ni. Jadi kita boleh update kita je personal detail dekat sini ya. Banking account pun boleh kita update dekat sini untuk incentive payment ya. Okey, dan lain-lain info yang diperlukan lah. Okey, itu saja overview berkenaan dengan sistem OneSys version 1 dan version 2 untuk pengenalan bagi dealer-dealer baru ya. Sekian, terima kasih.